Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pelajar semua, pada hari ini Ustazah akan teruskan kelas kita dengan mata pelajaran Sirah. Ustazah harap semua pelajar sudah bersedia dan bersemangat untuk mengikuti kelas Sirah kita pada petang ini. Okey, kelas Sirah sebelum ni Ustazah dah ceritakan dekat kamu berkaitan dengan perkahwinan Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidatina Khadijah. Okey, Ustazah dah ceritakan bagaimana Rasulullah boleh berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah dan siapa yang menguruskan perkahwinan Nabi Muhammad. Okey, siapa yang menguruskan perkahwinan Nabi Muhammad dengan Sayyidatina Khadijah? Tentulah bapa saudaranya iaitu Abu Talib. Okey, hari ini Ustazah akan teruskan mata pelajaran sirah kita dengan tajuk Tahun Duka Cita. Tahun Kesedihan. Duka cita ni sama maksud dengan kesedihan. Okey. Dalam bahasa Arab juga disebut sebagai Amul Huzni. Tahun Duka Cita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kenapakah tahun itu dinamakan Tahun Duka Cita? Okey, tahun itu adalah tahun ke-10 kenabian, iaitu tahun ke-10 Nabi menjadi Rasul. Okey, tahun ke-10 kenabian ini dinamakan Tahun Duka Cita kerana pada tahun ini Nabi telah kehilangan dua orang insan yang amat Nabi kasihi, iaitu yang pertama siapa? Nabi telah kehilangan bapa saudaranya Abu Talib, bapa saudaranya yang telah membelanya sejak kecil. Yang kedua, setelah kematian Abu Talib, Nabi telah kehilangan isteri yang sangat Nabi kasihi dan cintai, iaitu Sayyidatina Khadijah. Okey, kita tengok kematian Abu Talib. Okey, seperti mana yang kita ketahui, setelah kematian datuk Nabi iaitu Abdul Muttalib, Nabi telah dipelihara oleh bapa saudaranya iaitu Abu Talib. Abu Talib ini adalah pemimpin kepada suku Bani Hashim. Jadinya Abu Talib ini adalah seorang yang sangat dihormati dan disegani oleh bangsa Arab pada ketika itu. Okey, jadinya Abu Talib sentiasa melindungi Nabi daripada orang kafir Quraisy. Ketika mana Nabi menyampaikan dakwah Islam, Nabi menyebarkan agama Islam, okey, walaupun orang kafir Quraisy ramai tidak bersetuju dengan Nabi, ramai menentang Nabi, tetapi mereka tidak berani untuk mengganggu Nabi. Mereka tidak berani untuk mengancam Nabi. Kerana apa? Kerana Nabi dilindungi oleh bapa saudaranya Abu Talib. Okey. Tetapi Nabi dia berasa sangat sedih kerana apa? Kerana walaupun baginda sendiri menyampaikan agama Islam, tetapi bapa saudaranya Abu Talib masih tidak beriman kepada Allah. Okey. Di saat Abu Talib sedang mengalami sakit yang kuat, sedang nazak, Nabi datang menziarahi Abu Talib. Okey, pada masa yang sama, pada ketika itu, di sisi Abu Talib terdapat Abu Jahal. Abu Jahal ni adalah seorang yang sangat kuat menentang dakwah Nabi. Okey, sebaik sahaja Nabi melihat keadaan Abu Talib yang terbaring sakit, yang sedang nazak, Nabi merasa sangat sedih kerana apa? Walaupun Abu Talib sudah nazak, sedang sakit kuat, tetapi Abu Talib ni masih tidak beriman kepada Allah. Okey, jadinya Nabi pun pergi menghampiri Abu Talib dan mengajar beliau mengucap kalimah syahadah, kalimah la ilaha illallah, yang bermaksud tiada Tuhan selain Allah. Tetapi apabila
Okey, Abu Jahal melihat Nabi mengajar Abu Talib untuk mengucap kalimah syahadah. Abu Jahal pun terus desak Abu Talib supaya tidak mengucap kalimah syahadah tersebut. Abu Jahal menghasut Abu Talib supaya tidak mengucap kalimah syahadah dan Abu Talib pun tidak mengucapkannya. Maka matilah Abu Talib dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Nabi pun melihat keadaan itu, Nabi berasa sangat sedih. Sedih kenapa? Kerana Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Orang yang sangat Nabi sayang. Orang yang bela Nabi sejak Nabi kecil. Meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Maka Nabi pun berdoa agar Abu Talib mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kata apa kepada Abu Talib? Okey, Nabi kata di hadapan jasad Abu Talib, aku akan memintakan ampunan untukmu selagi aku tidak dilarang melakukannya. Nabi kata, aku akan sentiasa meminta ampun untukmu wahai Abu Talib selagi aku tidak dilarang oleh Allah untuk melakukannya. Okey, selepas beberapa ketika Nabi mendoakan keampunan untuk Abu Talib, maka Allah pun turunkan ayat yang menjawab perkataan Nabi tersebut. Okey, Allah turunkan ayat dalam surah At-Taubah iaitu ayat 113. Allah kata apa? Allah kata, tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Walaupun orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sudah jelas bagi mereka bahawasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahannam. Okey, Allah turunkan ayat, Allah kata kat Nabi, tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman mendoakan keampunan untuk orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang mensyirikkan Allah. Kerana apa? Kerana sudah jelas bagi mereka tempat orang-orang musyrik itu, tempat orang-orang yang tidak beriman itu adalah neraka Jahannam. Okey, untuk pengetahuan kamu semua, Abu Talib telah meninggal dunia ketika beliau berumur 80 tahun. Setelah Abu Talib meninggal dunia, orang kafir Quraisy semakin berani mengancam Nabi, mengganggu Nabi dan menghina Nabi. Kenapa mereka semakin berani? Kerana tidak ada lagi orang yang melindungi Nabi. Okay, seterusnya, kita lihat pula kematian Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah adalah seorang isteri yang sangat taat akan perintah Nabi. Seorang isteri yang sangat mencintai Nabi. Sayyidatina Khadijah banyak membantu Nabi menyebarkan Islam dan menyokong dakwah Nabi. Okey, kan kita dah belajar pada pelajaran yang lepas bahawa sebelum Sayyidatina Khadijah berkahwin dengan Nabi, Sayyidatina Khadijah ni adalah seorang saudagar yang kaya raya di kota Mekah. Jadinya sebaik sahaja Sayyidatina Khadijah ni kahwin dengan Nabi, Sayyidatina Khadijah ni telah membelanjakan seluruh hartanya untuk menyampaikan dakwah Islam. Okey. Sayyidatina Khadijah juga adalah seorang isteri yang sanggup berkorban apa sahaja termasuk harta dan nyawanya untuk menyebarkan Islam. Dia sanggup mengorbankan apa sahaja untuk Nabi dan menyebarkan agama Islam. Okay, Sayyidatina Khadijah telah meninggal dunia beberapa bulan selepas kematian Abu Talib. Beliau meninggal pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian. Pada ketika itu beliau berusia 65 tahun. Okey, disebabkan
kehilangan dua insan yang sangat Nabi sayang ni lah. Nabi berasa sangat sedih dan kehilangan dua insan ini juga telah ah, memberi ah, telah memberi kesan yang sangat mendalam dalam hidup Nabi kerana selepas kematian dua insan yang sangat Nabi sayang ni, tidak ada lagi orang yang melindungi Nabi, tidak ada lagi orang yang menyokong dakwah Nabi, tidak ada lagi orang yang membantu Nabi menyampaikan dakwah. Okey, setelah kematian dua insan ini iaitu siapa? Abu Talib dan Sayyidatina Khadijah, orang kafir Quraisy semakin hebat menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadinya untuk menghilangkan kesedihan Nabi tersebut, Nabi telah berhijrah ke Taif. Baginda berhijrah ke Taif untuk menjalankan dakwah dan cuba mendapatkan bantuan daripada penduduk Taif. Tetapi apa yang Nabi dapat bila pergi ke sana? Nabi menerima layanan yang lebih buruk lagi. Lebih buruk lagi daripada layanan penduduk Mekah kepada Nabi. Okey, uh, setakat ini sahaja uh, cerita Ustazah pada hari ini. Okey, di sini kita boleh dapat, berdasarkan cerita hari ini, kita boleh dapat dua pengajaran. Okey, pengajaran yang pertama adalah hidayah itu adalah milik Allah. Tidak ada sesiapa yang boleh memberi hidayah kepada orang lain kecuali Allah. Contohnya apa? Contohnya ketika kematian Abu Talib, Nabi cuba mengajar Abu Talib untuk mengucap kalimah syahadah supaya Abu Talib mati dalam keadaan Islam, tetapi hidayah itu masih belum sampai kepada Abu Talib. Okey, yang kedua adalah kita mestilah mencontohi sikap Nabi Muhammad yang tidak berputus asa. Walaupun Nabi Muhammad merasa sangat sedih dengan kehilangan dua insan yang sangat Nabi sayang, tetapi Nabi tetap tidak berputus asa untuk terus menyampaikan dakwah Islam. Nabi sempat lagi pergi berhijrah ke Taif menyebarkan agama Islam. Okey, itu saja pada hari ini. Ustazah harap kamu semua dapat memahami jalan cerita ni dengan baik, dapat mengingati dengan baik. Okey, sekian. Terima kasih atas tontonan kamu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.